Budaya kerja kelas pertama, keterampilan diri, disediakan oleh Fazila binti Itar, Kad Metrik, YE 19110022, Johan bin Muhammad Zulkifli, YE 21110014, Emi bin Manja, YE 21110004. Rasmi dan formal, ianya mempunyai rasmi, rasmi dan formal, tidak rasmi tetapi formal, separa rasmi. Apa yang ditakrifkan daripada keterampilan adalah keterampilan sosial boleh ditakrifkan sebagai alat kelengkapan kemuliaan kepribadian untuk membina, membela dan memelihara harga diri apabila berdamping dengan orang lain. Konsep keterampilan sosial ada 3, yaitu pertama menghormati dan mengutamakan orang lain, kedua cara gaya yang betul, dan ketiga kebijaksanaan budi bicara. Petua penampilan diri yang positif. Pamerkan wajah yang mesra dan senyum, bersifat ramah dan memberi salam, memperkenalkan diri, bersalam dan tunjuk minat, ingat nama orang yang baru Anda kenali, dan perlihatkan keyakinan diri dan rasa selesa. Etiket. Apa itu etiket? Ianya adalah hukum-hukum yang lazim dalam sopan santun yang dipatuhi antara ahli dalam profesi yang sama. Kedua adalah adab tertib dalam sesuatu kelompok masyarakat atau sesuatu pekerjaan. Dan terakhir, ketetapan atau code image yang diterima dalam upacara seperti dalam istana atau dalam majelis formal atau masyarakat amnya. Etiket dalam komunikasi, sapaan dan penggunaan pelbagai perkataan penting seperti Assalamualaikum, selamat pagi, apa kabar, maaf, tolong, terima kasih, you, dan sebagainya. Kedua, panggilan hormat seperti yang amat berhormat, yang berhormat, yang amat berbahagia, yang berbahagia, yang mulia, yang dihormati, yang berusaha, tuan, cik, cik, dan sebagainya. Seterusnya, perbualan dengan superior, peers, subordinates, dan klien. Keempat, prinsip-prinsip memperkenalkan diri, dan terakhir adalah pengendalian telefon sebagai pemanggil dan penerima panggilan. Teknik komunikasi mempunyai 6, yaitu cara bercakap dengan orang yang tidak dikenali, dengan pegawai atasan, bahasa badan, cara berjalan, salutasi. Berikut merupakan cara berdiri yang sopan. Seperti yang tuan-tuan boleh lihat, ini merupakan adab cara berdiri yang sopan dan duduk. Apakah kepentingan tata hias? Image organisasi, image diri. Berikut adalah jadwal bagi image organisasi dan image diri. Dan ini adalah pakaian kepejabat. Pertama, kepatuhan kepada peraturan yang ditetapkan. Seterusnya, sesuai dengan jenis pekerjaan, kemas dan terurus, barang kemas dan hiasan di tahap yang paling minima, pewangi yang ringan, kemampuan ekonomi diutamakan. Dan terakhir adalah kebersihan diri dititik beratkan. Pakaian yang ditegah ke pejabat adalah kelihatan casual, warna garang dan berkilauan, mengancam, solekan tebal, berstokin, belang rendah, kasut yang tidak terjaga kotor berlapuk, berselipar, berkaca hitam jenis berkilat ketika di dalam pejabat, berkasut tanpa stokin. Mari kita lihat dalam kesihatan dan kebersihan. Ianya mempunyai kesihatan, fizikal, mental, termasuklah kebersihan dalam dan luar. Berikut adalah pemakaian rasmi. Pakaian rasmi bagi golongan lelaki. Pakaian batik secara amnya digalakan kepada kaki tangan kerajaan maupun pihak institusi universiti awam untuk digunakan setiap pada hari Kamis. Berikut merupakan etika bagi kategori rambut.
seperti yang tuan-tuan lihat, ini adalah tali leher yang sesuai untuk diikuti. Berikut merupakan seluar formal. Ini gantungnya tuan-tuan. Kasut wanita, warna kasut yang sesuai. Ianya mempunyai 4 warna, yaitu pertama hitam, kedua yaitu coklat, seterusnya kelabu, dan biru navy. Baik tangan. Ini adalah kebersihan. Ini patut dielakkannya tuan-tuan. Kuku ni kena lihat lah, kalau boleh jangan beginilah. Okey. Ini terutama kepada kaum lelaki yang bekerja di luar, make sure kena senantiasa memantau lah anda punya bahagian-bahagian seperti ketiak. Jangan, kalau boleh jangan ada nampak sebegini rupa lah. Itu paksa, sebab ianya termasuk dalam kategori keterampilan diri juga. Minyak wangi kena pakailah tuan-puan, kena pakai untuk menjaga image diri. Aksesori tambahan, okey, jam tangan. Dia ada satu tangan ke sana, cincin, okey. Aksesori tambahan bagi kaum wanita. Dia ada bracelet, jam tangan, rantai dan sebagainya. Okey, bagi pemakaian pejabat awam, terdapat perkeliling perkhidmatan bilangan 2 tahun 1975 telah mengatakan bahawa pakaian masa bekerja dan semasa menghadiri upacara rasmi bagi pegawai-pegawai awam. Okey, ini boleh swing around dalam surat perkeliling perkhidmatan bilangan 1 tahun 2006. Fashion, pakaian alternatif sebagai pakaian semasa bekerja dan menghadiri upacara rasmi. Dan berikut adalah perkeliling tambahan, yaitu perkeliling perkhidmatan bilangan 16 tahun 2007, yaitu bayaran pakaian istiadat, bantuan bayaran pakaian black tie, dan bayaran pakaian menghadiri acara majlis. Seterusnya, surat perkeliling perkhidmatan bilangan 1 tahun 2008, pemakaian pakaian batik Malaysia oleh pegawai awam pada hari Khamis, dan diikuti dengan perkeliling perkhidmatan bilangan 5 tahun 2007 pada tahun sebelumnya, yaitu panduan pengurusan pejabat. Tanda nama jabatan hendaklah menyediakan tanda nama kepada semua pegawai, dan pegawai hendaklah memakai tanda nama yang disediakan oleh jabatan sepanjang masa bekerja. Sekian daripada kumpulan kami, dan terima kasih.